Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azhar Rashid Ahlan. 26067 ini membentangkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan perniagaan jawatan Milo Nestle Cemong di Negeri Sembilan. Malaysia adalah sebuah negara yang memainkan peranan penting dalam pertumbuhan industri makanan halal. Masa ini, sama ada kita sedar atau tidak bahawa lantaran tersebut dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin megah di pesada dunia. Pelbagai industri yang terdapat di Malaysia telah membantu dalam pembangunan negara. Salah satunya adalah syarikat Nestle Manufacturing Malaysia Sembilan Berhad, di mana sebuah syarikat pengeluar makanan dan minuman yang terbesar di dunia. Kajian ini menumpukan kepada jawatan Milo, di mana minuman Milo merupakan minuman kegemaran bagi masyarakat Malaysia yang tidak mengira usia. Dengan ini, kajian yang dilakukan adalah bertujuan bagi menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan perniagaan yang dilakukan oleh jawatan Milo di Nestle Malaysia sejak 2017 hingga kini. Kajian yang dilakukan menunjukkan pertumbuhan pengeluaran produk sebanyak 30% dan penggunaan mesin yang lebih canggih berbanding tahun-tahun yang sebelumnya di jawatan Milo. Kita pergi kepada pengenalan. Nestle Malaysia mula mendapat di Malaysia pada tahun 1912 dengan membekalkan nutrin kepada seluruh rakyat Malaysia melalui beberapa jenama produk yang berkualiti tinggi dan halal kepada seluruh rakyat Malaysia. Antara produk keluaran syarikat Nestle yang kini sentiasa mendapat tempat di hati rakyat Malaysia adalah seperti Milo, KitKat, Maggi, Nescafe serta hidangan aiskrim seperti Musang King. Selain daripada itu, Nestle memproses dan membuat pengedaran kepada pihak ketiga seperti keluaran produk kopi bagi syarikat Starbucks. Profil ahli lembaga tu yang Amat Mulia Tan Sri Datuk Sri Sheikh Muhammad Jamalulai, Datuk Hamidah Naziadah, Yang Mulia Dr. Tuanku Alina Raja Musa Muhammad Alias, Syed Saiful Islam, Chin Kai Fat, Datin Sri Azlin Arsyad dan Joan Reynolds. Mereka ini adalah ahli lembaga dalam jabatan Milo yang banyak memberi sumber idea ataupun inspirasi kepada pengeluaran Milo di Malaysia. Kita pergi kepada faktor utama Nestle Malaysia menampak lama di negara ini adalah kerana yang pertama adalah ekonomi yang kukuh. Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang menjalinkan mesra dalam ekonomi. Keadaan ini menjadikan pelabur-pelabur di seluruh dunia berminat untuk mengembangkan kapasiti perniagaan mereka di Malaysia. Lebih meyakinkan lagi, melalui statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia pada tahun 2019 hanya 3% dan ia berada di tahap yang rendah berbanding dengan negara lain. Dengan ini, ia menjadikan Nestle Malaysia sentiasa yakin dengan tahap pencapaian ekonomi di negara ini berbanding dengan negara Asia yang lain. Yang kedua ialah geografi dan struktur. Salah satu perkara utama bagi menguatkan keyakinan Nestle Malaysia untuk melabur lebih banyak adalah disebabkan oleh infrastruktur dan keadaan geografi yang sangat baik. Nestle melihat bahawa akses internet 4G sudah memadai, tambah pula dengan infrastruktur lain seperti pengangkutan awam seperti kapal terbang, LRT, komuter, ERL, lebuh raya dan pelabuhan. Kita pergi kepada ciri-ciri pertumbuhan atau perkembangan yang telah dilakukan oleh Nestle. Seperti yang kita ketahui, produk Malaysia hanyalah merupakan
pengguna Milo yang paling terbesar di dunia, iaitu sebanyak 90% hingga 94%. Dengan peningkatan kesaran yang tinggi ini, pada tahun 2018 Nestle telah bercadang untuk menjadikan kilang Cemong sebagai sebuah kilang pengeluar Milo terbesar di dunia bagi memenuhi permintaan yang tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa. Pelaburan dianggarkan hampir 90 juta ringgit bagi menaik taraf kilang tersebut dari segi kemudahan, keluaran dan meningkatkan kesiapan operasinya. Perubahan yang dikembangkan adalah peningkatan pengeluaran sebanyak 30%. Sebelum pertumbuhan berlaku, pengeluaran Milo adalah sebanyak 230 metrik tan dan selepas implementasi kualiti pengeluaran sebanyak 300 metrik tan. Projek tersebut dinamakan Projek Sustainability yang bermula pada 13 September 2018 dengan kos dianggarkan 90 juta ringgit. Kedua adalah penggunaan teknologi mesin pengangkutan yang automatik. Jika dilihat sebelum projek Sustainability ini, segala aktiviti pengurusan adalah dilakukan secara manual oleh operator dan pencapaian tersebut adalah amat kurang berbanding selepas dibasuai kepada 100% sistem robotik. Di sini saya memberi contoh untuk satu line mesin, iaitu mesin Simex Duplex C, di mana pengurusan Milo 200 gram secara automatik. Mesin Chamex C ini boleh melakukan proses pengurusan sebanyak 40,275 pack bagi sehari berbanding pengurusan manual sebanyak 34,790 pack bagi sehari. Projek Sustainability dilakukan adalah kerana kilang Cembong telah mendapat pasaran perniagaan hingga ke peringkat antarabangsa dengan membekalkan Milo ke beberapa negara seperti Thailand, Taiwan, Pakistan, Filipina dan beberapa buah negara di Timur Tengah. Dengan melakukannya, perkembangan tersebut menambahkan produk baru seperti Milo 3-in-1, Milo 3.2 kilo dan 3.5 kilo, Milo 600 kilo dan 25 kilo. Bagi pasaran antarabangsa, selain daripada itu, Milo 3-in-1 40 stick yang digunakan sebagai hidangan minuman untuk syarikat penerbangan dalam dan luar negara juga adalah hasil pengeluaran dari kilang Cembong. Kita pergi kepada tahap perkembangan firma usahawan berbanding peringkat awal. Sudah pasti teknologi kejuruteraan adalah amat penting bagi membantu dan membuat sebuah produk. Teknologi kejuruteraan yang telah dilaksanakan di Jabatan Milo adalah dengan membuat pengubahsuaian terhadap mesin-mesin yang digunakan sebelum ini. Antara pembaharuan yang dilakukan adalah dari segi menaikkan kelajuan pump dan perubahan saiz nozzle yang terdapat pada sebuah mesin di mana dinamakan dryer. Di Jabatan Milo terdapat 6 buah dryer dan setiap dryer boleh menghasilkan sebanyak 23,000 kilo Milo bagi setiap jam. Oleh yang demikian, selepas pelaksanaan projek Sustainability, kualiti pengeluaran bertambah kepada 29,090 kilo bagi 1 jam. Ini saya serahkan kepada sahabat saya. Silakan Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azwan Ibrahim, nombor matriks 260946. Sekarang saya akan teruskan untuk membuat pembentangan tentang tahap perkembangan firma usahawan berbanding peringkat awal. Sudah pasti teknologi kejuruteraan adalah amat penting bagi membantu dalam pembuatan sesebuah produk. Teknologi kejuruteraan yang telah dilaksanakan di Jabatan Milo adalah dengan membuat penambahbaikan terhadap mesin-mesin yang digunakan sebelum ini. Antara pembaharuan yang dilakukan adalah seperti menaikkan kelajuan pump, mengubah saiz nozzle
yang terdapat pada mesin yang dinamakan dryer. Di Jabatan Milo terdapat 6 buah dryer dan setiap dryer boleh menghasilkan sebanyak 2,300 kilo Milo bagi setiap jam. Oleh yang demikian, selepas pelaksanaan projek Sustain Da Vinci ini, kuantiti pengeluaran bertambah kepada 2,990 kilo bagi setiap jam untuk satu dryer. Fungsi nozzle ini adalah bertujuan untuk mengeluarkan campuran bahan-bahan yang digaul dan dimasakkan ke dalam dryer melalui proses pengeringan. Bagi yang mendapatkan kuantiti yang tinggi untuk setiap dryer, saiz dan bentuk nozzle itu telah diinovasikan kepada bentuk lebar bagi mengeluarkan lebih banyak kuantiti produk. Selain daripada itu, saiz dan kelajuan pump juga diubah dan memastikan pengeluaran produk dapat dicapai. Sebagai contoh, sebelum projek Sustain, kelajuan pump adalah 16 RPM. Dan selepas projek Sustain Da Vinci ini, speed pump itu telah diubahkan kepada 18 ke 19 RPM. Seterusnya, saya akan terangkan tentang isu dan cabaran yang dihadapi oleh firma. Pertama sekali adalah cabaran persaingan, di mana tidak dapat dinafikan bahawa setiap jenis perniagaan pasti wujudnya persaingan. Sebagai contoh, Milo mempunyai persaingan dengan Biko, Dutch Lady dan Cadbury. Dengan ini, Milo perlu bersaing dengan sihat tanpa memburukkan produk jualan pesaing. Selain daripada itu, Nestle perlu mempelajari teknik pasaran yang digunakan oleh pesaing bagi meningkatkan jualan serta melakukan inovasi pemasaran perniagaan mereka. Dalam masa yang sama juga, setiap tindakan dalam menjatuhkan imej, reputasi dan nama pesaing juga dianggap sebagai satu yang tidak profesional dan tidak beretika. Nestle perlu melatih strategi dalam meningkatkan hasil jualan produk bagi memastikan sama berada bersama dengan pesaing. Cabaran yang seterusnya adalah pesaing yang semakin kreatif. Kalau kita tengok di platform atas talian, banyak produk minuman yang dijual dengan video yang kreatif dan menarik minat pengguna. Banyak lagi produk dan persaingan yang ditawarkan lebih menarik dan mempunyai harga yang lebih rendah. Pelanggan akan tertarik dengan kreativiti iklan yang dilakukan oleh pesaing dan tidak mementingkan kualiti produk tersebut. Namun, bagi Nestle, kualiti yang dikeluarkan adalah terjamin dan memastikan produk yang dikeluarkan adalah selamat digunakan oleh pengguna dan semestinya produk yang dikeluarkan adalah dilengkapi dengan proses Good Manufacturing Practice, iaitu GMP yang betul. Selain daripada itu, Nestle perlu bertindak dengan pantas kerana dunia kini berhadapan dengan letusan teknologi yang hebat. Sudah pasti Nestle perlu bersedia mengikut trend dan kehendak perubahan terkini. Seterusnya adalah cabaran ruang. Walaupun berlakunya pertumbuhan dan perkembangan dari segi permintaan pasaran yang tinggi, namun di Jabatan Milo mengalami masalah ruang penyimpanan yang minimum atas sebab lokasi yang keadaan bangunan yang tidak berapa besar. Keadaan ini menjadi lebih mudarat apabila cuaca hujan lebat, iaitu di bahagian lori bay tidak berbumbung. Dengan itu, keluasan gudang juga amat limited. Keadaan ruang di kawasan gudang penyimpanan telah diperluaskan dan penambahan rak-rak yang lebih banyak. Keadaan ini dapat menampung lebih banyak barang, termasuklah bahan mentah, bahan pembungkusan dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah keadaan masalah cabaran sumber. Keadaan menjadi sukar apabila peringkat kematangan perkembangan ini berlaku semasa pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai pekerja terpaksa dikuarantinkan. Selain itu, situasi tersebut menjadi sukar apabila pengurus di Jabatan Milo mengendalikan isu kekurangan pekerja ketika itu. Ini adalah kerana ia menggunakan tenaga kerja yang sama dengan menghasilkan pengeluaran yang lebih.
iaitu seorang pekerja terpaksa melakukan 2 ataupun 3 skop kerja dalam satu masa yang sama. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah menukar trend jadual bertugas pekerja dan membuat pengambilan staf temporary. Dengan ini ia dapat menampung aktiviti pemprosesan dan pembungkusan dapat diteruskan dengan tanpa sebarang masalah. Seterusnya, cadangan dan tindakan kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh Nestle melalui Gazelle pertumbuhan. Pertama sekali ada pemasaran. Antara inisiatif yang harus dilakukan adalah menaikkan margin Milo dengan memperluaskan pemasaran yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh adalah seperti negara-negara yang mempunyai kepadatan penduduk seperti India, China, Rusia dan Eropah. Antara pemasaran yang harus dilakukan di negara-negara tersebut adalah meletakkan ikon-ikon ataupun idola-idola sukan negara mereka di pack Milo. Selain daripada itu juga, Nestle perlu melakukan resipi baru yang sesuai mengikut cita rasa masyarakat di negara tersebut. Seterusnya adalah inovasi. Inovasi yang terbaik adalah kafe mesra pelanggan, iaitu Friendly Cafe. Nestle perlu melakukan sebuah kilang yang bersedia menerima kunjungan daripada orang awam pada bila-bila masa. Pada lawatan tersebut, orang awam bukan sahaja dapat melihat proses penghasilan dan pengeluaran Milo, malah menikmati hidangan Milo. Keadaan itu bukan sahaja boleh dikatakan lebih bersifat mesra pelanggan dan akan menaikkan nama jenama Milo, malah ia akan meyakinkan pengguna kepada produk yang dihasilkan. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas, dengan ini dapat disimpulkan bahawa aktiviti perniagaan boleh berkembang apabila sesebuah firma tersebut meningkatkan jumlah dagangan mereka di pasaran. Ia termasuk menjual dan menginovasi produk atau perkhidmatan yang sedia ada. Salah satu cara di mana inovasi perniagaan boleh berkembang adalah dengan memperluaskan jangkauan pasaran. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat sini, Nestle Malaysia telah meningkatkan produktivitinya dengan memperoleh modal kewangan tambahan sebanyak RM90 juta untuk mengembangkan operasi di Jabatan Milo. Sekian, terima kasih.